penampang. Lupa penampang. Baik. Saudara, saya nampak ni di mana-mana. Sudah lihat umpamanya di Melaka dan Ipoh masa convention. Tadi di Tawau dan Sandakan. Saya fikirkan kebangkitan baru rakyat ini hanya di Semenanjung. Tak betul. Di Sabah pun nampak ada kebangkitan rakyat. Why? Enough. Enough is enough. Enough of corruption. Enough of abuse of power. It is the rakyat that must decide. Not the datuk, not the politicians, not the parties. Rakyat yang bangkit untuk tuntut perubahan di negeri ini. Selama ini dibangkitkan, ramai tadi Chong Fu ni bercakap, Lahirul cakap, Iwan Benedik, ya, Awang Sani tu itulah semangat dia home ground, dia berapa kali saya tengok tadi. Dan Dr. Sangka, saya ucap terima kasih. Ya, tapi saya selari dengan pandangan mereka. Yang putuskan nasib kita ni siapa? Kita, ya rakyat. Yang izinkan pemimpin-pemimpin baik di Semenanjung rosak binasa negeri dengan 1MDB, LTS dan segala macam, itu rakyat. Yang izinkan pemimpin-pemimpin Sabah sakau, balak dan kontrak, rakyat. Kemudian mereka kumpul-kumpul, mereka suruh kita laga-laga. Cina mesti gaduh dengan Melayu, Melayu gaduh dengan Kadazan, Muslim gaduh dengan Kristian, gaduh dengan Hindu. Kemudian Semenanjung gaduh dengan Sabah dan Sarawak. Siapa yang gaduh? Rakyat. Siapa yang sakau? Pemimpin. Sebab itu saya nak beritahu saudara, kalau kita nak hentikan kaedah ini, rakyat mesti ada kesedaran. Sebab itu kalau televisyen dan media kerajaan, dia tak akan sebar. Dia akan tak cerita tentang 1MDB. Dia tak cerita berapa banyak balak hilang. Dia tak akan sebut bahawa di antara punca banjir kesusahan rakyat susah itu sebab pembalakan yang tak terkawal. Dia tak akan sebut bagaimana berapa ramai rakyat yang derita kerana tidak ada pekerjaan. Harga barang naik. Minyak mentah, minyak masak tak cukup. Harga bawang, harga keperluan asas semua naik. Tak diceritakan sebagai isu besar. Apa yang dibawa oleh Barisan Nasional untuk Sabah? Jangan bimbang, pemimpin Sabah akan jadi timbalan Perdana Menteri. Rakyat Sabah makan tak cukup. Rakyat Sabah tak ada kerja. Ada yang susah. Apa kepeduli nak bagi timbalan Perdana Menteri? Siapa yang dapat? Dan ada juga orang sama, bagus kita dapat jalan itu, bagus. Apa ni? Pakatan Harapan dan sebelumnya lagi Pakatan Rakyat. Sejak 2008 kita telah menyatakan untuk mewakili rakyat Sabah dan Sarawak. Dari dulu kita sebut satu dari Semenanjung, satu dari Sabah dan Sarawak. Tapi itu bukan isu besar. Bagi saya bukan isu besar. Yang isu besar ini isu rakyat Sabah dan Sarawak. Merdeka 60 tahun, api air pun tak selesai. Betul tak? Ya. Bunyi merdeka. Kalau lagu Sabah pun merdeka. Merdeka itu apa maknanya? Merdeka negeri ke? Merdeka supaya pemimpin-pemimpin ganti Inggeris. Dulu ada James Brooke, sekarang ada Tan Sri Melayu ke, Datuk Sri Cina ke, Iban atau Kadazan. Tapi perangainya sama. Dulu Inggeris sakau balak, bawa keuntungan ke England. Pemimpin-pemimpin baru, baik Melayu, Cina, Iban, Kadazan, sakau balak,
untuk kayakan diri anak pinak keluarga mereka. Buat apa merdeka itu? Merdeka maknanya rakyat itu dapat pembelaan, dapat keadilan, dapat sekolah yang lebih baik dan bermutu, kemudahan yang lebih baik, api, air, pekerjaan dan ekonomi yang lebih baik. Itu makna merdeka. Jadi sebab itu, untuk Sabah dan Sarawak, seperti beberapa kawasan yang dianggap terpinggir dan tersisih di Semenanjung, ada Ulu Kelantan, kawasan-kawasan di pedalaman Pahang, beberapa kelompok miskin di Kedah, ada. Kita anggap ini semua masalah negara, bukan masalah Sabah, bukan masalah Selangor, masalah rakyat kita yang mesti kita selesaikan. Pilihan raya ini bukan pilihan negeri, bukan nak lantik kerajaan negeri. Pilihan raya ini nak lantik kerajaan persekutuan. Pilihan raya ini bukan nak lantik ketua menteri. Pilihan raya ini nak lantik Perdana Menteri negara. Sabah belum mengemukakan calon Perdana Menteri. Yang ada, sama ada parti pelbagai kaum, tentunya terasnya masih Melayu Bumi Putra, tak boleh lagi. Ataupun parti Melayu UMNO atau Melayu Islam bersatu dan PAS. Pilihan di tangan kita. Kita mahu suatu pimpinan dan parti yang mengatakan setiap rakyat itu rakyat kita. Anak Melayu, anak Bedayuh, anak Kadazan, anak Iban, anak Cina, anak India, anak Sikh, anak orang asal, semuanya anak kita yang mesti kita jaga dan beri pembelaan. Saudara, pilihan raya ini nak tukar peta politik, political landscape in this country. Tak boleh guna style lama. Sebab itu tadi disandarkan saya cabar. Ini setengah pemimpin negeri, baik di Semenanjung atau lebih lagi di Sabah. Kita tidak mau orang luar. Apa saya orang luar? Saya orang Malaysia. Saya kasih kepada anak Perak, anak Selangor, anak Sabah sebagai anak di bawah tanggungjawab kita. Saya bukan datang Sabah untuk meminta balak atau kontrak. Saya pernah jadi Menteri Keuangan 8 tahun. Tadi disebut oleh orang saya ini dan Sangkat. Pengerusi Bank Dunia dan IMF pembangunan. Saya syukur, itu pengalaman yang boleh mengajar saya. Apa pandangan Barat, apa pandangan Timur, apa masalah pembangunan ekonomi. Tapi saya tidak datang untuk memohon balak. Sebab itu saya tanya, pemimpin-pemimpin Sabah yang berdegar-degar bicara dan marah sana sini, saya nak tanya, berapa banyak balak dia ambil, dia dapat? Kalau dia dapat banyak balak, jangan cakap soal perjuangan rakyat. Bagi balik tanah dan wang itu kepada rakyat, baru cakap soal perjuangan. Ini sakau. Najib sakau banyak, kamu pun sakau sama. Kemudian bila pilihan raya, kita akan bela nasib rakyat Sabah. Rakyat mana? Kamu puluh-puluh juta kamu ambil. Kena ingat ini, saudara. Sebab itu, untuk memberi makna kepada kemerdekaan dan jiwa merdeka, kita mesti tahu hak kita. Yang saya bicara ini hak saudara, hak rakyat. Bukan saya nak bagi tawaran Anwar. Tak ada tawaran Anwar. Ini hak saudara. Hak mendapat kerajaan yang bela nasib rakyat. Hak kerajaan yang tidak mencuri harta dan saham dan kontrak untuk diri mereka. Itu hak saudara untuk mendapatkan keamanan. Hak saudara untuk mendapat mutu pendidikan yang lebih baik. Ini tak? Kalau kawasannya itu jauh, pedalaman, Pensiangan ke Sipitang, sekolah hanya itu lebih kurang saja berbanding dengan sekolah-sekolah kota. Kemudahan tidak cukup.
Nak belajar bahasa suku kaum menjadi masalah. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Semua rakyat mesti menguasai. Tapi apa salahnya, bukan saja anak Cina, anak Melayu atau anak Kadazan nak belajar bahasa Cina. Biarlah dia belajar. Dia menguasai, dia pandai, untung kita dan untung negara. Anak Kadazan kata enggak, kita juga nak belajar. Takut bahasa Kadazan atau dusun atau Murut hilang. Maka kita kena ada juga peruntukan supaya bahasa itu kekal, supaya jangan hilang. Apa salahnya? Ya. Dia bukan ambil bahasa Kadazan atau bahasa Murut untuk ganti bahasa kebangsaan. Tidak. Bahasa kebangsaan tetap bahasa kebangsaan. Tapi sebagai negara pelbagai kaum, kita hormat hak masing-masing suku kaum menguasai bahasa mereka sendiri supaya tak hilang. Ini kita pikiran usang, pikiran kolot. Sekarang di Amerika Syarikat, kan saya pernah menjadi profesor di Georgetown University Amerika Syarikat. Bukan nak cerita. Bila saya mengajar di Georgetown, saya tengok semua pelajar ditetapkan tentunya menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Tapi semuanya diminta ada buat pilihan. Selalu yang popular dulunya bahasa Spanyol atau bahasa Perancis. Masa saya jadi profesor, di antara bahasa yang popular termasuk bahasa Cina. Bukan kerana dia suka orang Cina. Bukan dia gemina nak kahwin orang Cina. Tetapi bahasa Cina merupakan di antara bahasa ekonomi penting di dunia, terutama di Asia. Jadi kalau anak kita menguasai bahasa Cina, itu membantu kita. Dia bukan ambil bahasa Cina, meninggalkan bahasa kebangsaan. Saya tidak setuju. Ini yang berlaku. Saya ingat lagi Nurul Izzah. Nurul Izzah ambil Masters of Public Policy di Sains, Johns Hopkins University, Washington DC. Di pilihan itu diminta mesti ada bahasa selain bahasa Inggeris. Bahasa Cina atau bahasa Spanyol atau bahasa Perancis. Dan bahasa yang paling popular yang diambil ketika itu, masa dia kata rise of China as an economic power, ialah bahasa Cina. Jadi sudah, tapi bila saya cakap begini, dia tak, Anwar ni asyik DAP saja. Abang kena muda DAP dengan bahasa Cina. Saya mengajar sekolah menengah Cina, Jitsin Bukit Mentajam, lama sebelum saya kenal Lim Kit Siang negara asing. Tapi tengok, otak perkauman begitu rupa. Dia nak tanam kebencian. Jadi bila kita tengok saya baik dengan, sekarang ni Setiausaha Agung Anthony Lok, tengok Anwar ni, dia dah mula dekat dengan komunis. Dia kata, mana muka komunis ni? Dia tengok, saya tengok Anthony Lok, tak ada pula muka komunis. Tengok-tengok Chong, ada sikit. Gurau. Tapi itulah. Siapa yang cakap? Orang dalam Perikatan Nasional. Tidak dihalang. Bolehkah kita sebagai pemimpin politik cakap soal agama Islam, hina orang? Maksud komunis itu maknanya menghina dia. Sebagai anti-national. Sebagai kelompok yang dulu melawan negara Malaysia. Itu tujuan dia. Nak tanam kebencian orang Melayu, Bumi Putra, kepada orang Cina. Saya tidak setuju. Saya lawan mereka. Saya kata tidak fair. Saya Melayu, saya bangga dengan bahasa saya, budaya saya. Saya tak suka sikap hina orang lain, rendahkan orang lain dan fitnah orang lain. Tapi mengapa kita biarkan? Mengapa kita biarkan Perikatan Nasional izinkan kenyataan ini? Tidak ada seorang yang betulkan kenyataan ini. Why? Why do we tolerate this nonsense? Apa masalah dengan pimpinan yang ada sekarang ini di negara kita? Tidak adil. Susah payah Anthony Lok jawab. Tak dibagi laporan dalam media dengan memuaskan. Bila saya defend, dia kata, biasalah Anwar. Dia alat Cina, alat DAP. Begitu saja. Ingat, aku ni macam kamu.
boleh beli dengan wang, boleh sogok dengan pangkat, boleh tipu orang. No, saya masuk keluar penjara hampir 11 tahun. Saya tidak akan tolak ansur dengan kerja macam ini. Jadi kita kena faham. Begitu juga soal sentuh soal agama. Saya seorang Muslim dan saya yakin dengan agama Islam, rahmatan lil alamin. Tapi saya tidak boleh paksa. Chong nak pilih agama dia, Iwan Benedict nak pilih agama dia, itu hak dia. Bukan saja jaminan dalam perlembagaan, tapi jaminan dalam hukum agama kita. Tidak ada paksaan. Ada ayat Quran khusus, la ikraha fid din. Jangan paksa. Tiada paksaan dalam agama. Kerana bagi orang yang yakin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita yakin dengan pendirian kita apa yang benar, apa yang palsu. Tapi kita tidak boleh memaksa, menghina. Sudah, ini 2022. Tak selesai lagi kita bicara soal ini. Kerana orang-orang politik yang bankrupt, orang-orang politik terdesak, pergi kepada orang-orang Islam, hasut mereka. DAP dia kata komunis, saya dia kata Israel. Dia, Ustaz Hadi dia tulis kepada badan-badan Islam antarabangsa. Dia kata, dia tulis surat bahasa Arab ada? Belum lagi ya? Ada surat bahasa Arab dia. Dia tulis kepada semua badan-badan Islam antarabangsa. Anwar ini sekular. Anwar ini tak boleh dipercayai. Anwar ini baik dengan Yahudi dan Israel. Dan Anwar ini ahli Freemason. Freemason ni badan sukarela yang katanya pro Yahudi. Ini surat dalam bahasa Arab yang ditulis Ustaz Hadi. Saya tidak tahu. Kemudian marhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar terkenal di dunia yang baru meninggal dunia dalam beberapa bulan yang lalu. Dia telefon saya, dia kata, Anwar, Fin Ustaz Hari Awang. Ngapa Ustaz Hari Awang? Mana dia? Saya kata, saya tak tahu. Pasal apa dia tulis fitnah macam ni? Terus dia tak tanya saya, Anwar, you Freemason ke tidak? Dia tahu itu fitnah. Terus dia kata, mengapa boleh fitnah macam itu? Ini Perikatan Nasional. Kawan Baik Bersatu ni. Ya. Kemudian saya pun Google. Ini saya dengan ulama-ulama lah ya. Baik. Saya Google Anwar Ibrahim mana yang jadi ahli Freemason ni? Google dapat. Ini dia. Ini dia Anwar Ibrahim. Dia di Canada. Dan dia memang ahli Freemason. Tak kalah muka aku ni macam tu. Aku ni segak lagi daripada ni. Ya. Baik. Jadi saya ini katanya husnuzan, baik sangka. Tidak husnuzan, tidak su'uzan. Maknanya baik sangka terhadap Ustaz Adi Awang. Saya kata mungkin dia tersilap. Anwar Ibrahim yang Canada dengan Anwar Ibrahim Malaysia. Jadi saya kata okey. Saya pun bagi penjelasan. Anwar Ibrahim ni rupa dia. Anwar Ibrahim itu rupa dia. Okey. Saya di Malaysia, dia dari Canada. Baik. Sudah 1 tahun saya jelaskan. Ustaz Hadi sampai sekarang tak minta maaf. Tak apa tak minta maaf. Bagi penjelasan atau pembetulan. Tidak ada. Itu yang amanah marah itu pasal itu. Tak ada sama sekarang. Jadi macam mana kita nak kata kita ini tokoh Islam, kita izinkan penipuan dan fitnah begini. Dan bagaimana boleh kita bayangkan anak-anak muda boleh terpengaruh macam itu? Ini sebagai contoh saya nak bagi tahu. Ya. Jadi ini yang berlaku. Baru ini Ketua MCA kawan Chong. Ketua MCA Perak atau di Semenanjung, saya tak ingat negeri mana. Dia kata Anwar, dia jadi ketua pembangkang, dia ambil allowance yang tinggi sebagai ketua pembangkang. 40-50 ribu ringgit sebulan. Saya kata dia ni apa ni biul sangat ni. Saya dah bercakap satu negara. Bila kita ada memorandum persefahaman, untuk apa kita ada persefahaman dengan kerajaan Ismail Sabri? Untuk bagi 40 bilion ringgit selesaikan masalah COVID-19.
untuk bagi 10 bilion ringgit untuk rakyat miskin. Itu sebab kita ada perjanjian. Bukan untuk allowance saya. Kemudian undi 18 dan paling akhir undang-undang anti lompat. Sudah ingat Bersatu setuju? Dia tak setuju sebab dia sama parti lompat semua. Ya, daripada keadilan, daripada UMNO, tubuh Bersatu. Dia takkan aku dengan ini sokong undang-undang anti lompat kerana aku dah lompat dulu. Tidak. Itu baik. Kerana kejayaan-kejayaan ini, Perdana Menteri Ismail panggil saya. Dia panggil, dia kata, Anwar, saya ucap terima kasih. You telah memberi kerjasama yang baik kepada saya, dan oleh yang demikian, saya nak iktiraf you. Dengan ini saya angkat you, ini bagi surat. Surat, saya angkat you sebagai ketua pembangkang bertaraf menteri. Wah, saya kata sedap juga. Baik. Kemudian dengan ini ada beberapa allowance yang saya akan bagikan. Allowance bulanan RM14,000. Allowance kerajaan RM12,000. Allowance baju musim sejuk RM4,000. Saya tak tahu baju apa, saya tak tahu baju sejuk. Kereta 2, satu Velfire, satu kereta lain. 2. Jangan ambil saya, ambillah 2 orang sama. Okey. Kemudian itu yang dilakukan. Baik, saya tengok-tengok semua RM50,000. Kalau RM50,000 ambil tak? Ambil. Betul, that's no, betul, yeah, that's an honest answer. Honest answer. Oh, offer 50,000, you patut ambil. Tapi Anwar, conscience me, my conscience, hati nurani saya kata, I can't take. Why? Sebab saya pimpin. Saya datang ke sini. Saya datang ke Putatan, bagi tahu rakyat, sokong kita. Kita tak mau guna dan salah guna kuasa. Kita nak bela nasib rakyat. Mana boleh saya ambil? Orang menganggur ramai. You dah kerja dah? Dah kerja? Dah? You? Okey. Gaji cukup? Baik. Gaji minimum pun tak sampai. You nama apa? Arif. Arif. Jadi kalau macam mana saya nak ambil RM50,000, saya tengok Arif gaji minimum pun tak dapat. Apa punya pemimpin, jenis pemimpin muka saya ni? Malu tak saya? Malu. Oleh kerana saya ada sense of shame dan rasa tanggungjawab, saya bagi tahu kepada Ismail Sabri, terima kasih, saya tak sedia terima RM50,000, you boleh simpan. Ini kenyataan. Dan baiknya pula bukan saja saya balik rumah bagi tahu Azizah, abang jumpa Mael Perdana Menteri tadi, dia tahu ada hal apa. Dia offer jawatan menteri, status menteri dan allowance RM50,000 dan 2 kereta. Jadi Azizah tanya, abang kata apa? Saya jawab, abang tak boleh terima lah itu. Mana boleh, malulah kita. Orang susah, ramai tak ada kerja. Yang ada kerja, gaji minimum pun tak dapat. Dan saya bercakap berdega-dega bela nasib rakyat, membujur lalu melintang patah. Aku yang sakau lebih. Maka saya tolak. Tahu Azizah jawab apa? Bila saya tolak RM50,000 sebulan, Azizah kata, Alhamdulillah. Nasib baik bini aku macam itu. Kalau bini aku kata, ambil lah, apa salahnya? Beli berlian baru. Dah susah payah aku, kamu dah masuk keluar penjara, dah hidup susah. Sekarang nak dapat RM50,000, tolak. Itu bezanya Azizah dengan isteri yang lain-lain. Baik, jadi saudara, ini cerita sebenar. Sebab tu, Chong, ya, sebab itu bila saya bagi tahu di Ipoh, bila saya jadi Perdana Menteri, saya tak mau terima allowance bulanan. Sehingga ekonomi kita pulih. Ada orang kata, ya, ada orang kata main-main. Bukan main-main, sungguh. Ya. Tidak bermakna semua menteri begitu, tak. Tapi kita akan kurangkan gaji menteri-menteri. Nak jadi menteri boleh, kurang gaji. Kalau nak gaji tinggi, pergi keluar. Baru boleh. Tapi, orang UMNO, orang Bersatu, pemain kalah Anwar. Ini bukan selesai masalah ekonomi negara. Tapi ini leadership by example.
Maknanya tiap keputusan kita ambil itu memikirkan masalah rakyat. Ini masalah negara kita yang rosak kerana pemimpin tak peduli nasib rakyat. Dia ambil balak, dia ambil kontrak, dia ambil saham. Ini yang berlaku di negara kita. Okey? Faham? Boleh lawan? Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Tengok, orang Sabah ni punya semangat luar biasa. Sebab tu menang putatan. Saya kata membujur lalu melintang. Patah, dia jawab, patah habis. Terima kasih. Bagus. Ini catat nama-nama orang muda-muda ni masa kerja, bagi dia orang kerja lebih sikit. Oh, itu modal saya tu. Saya besok di Kuching. Lepas tu banyak di Perak ke mana. Saya belum pergi Tambun lagi. Tengok, tapi saya akan sebut. Tengok semangat anak-anak Sabah yang baru. Saya sebut membujur lalu melintang. Dia sebut patah, patah habis. Ini hanya ada pada anak muda Sabah. Ya. Luar biasa ni anak muda Sabah. So catat nama-nama semua, saya bagi nama telefon, kita nak suruh kerja lebih. Ya. Ini baru saya terima. Betul. You dengar besok saya punya Facebook speeches di luar. Bila saya sebut membujur lalu melintang patah, saya jawab, tengok anak muda Sabah sebut patah habis. Hebat betul. Dah baik. Ini saya, orang tanya apa kena mengena? Apa? Personal experience. Ini cerita benar. Okey. Cerita benar. Dan ini mengajar kita. Pimpinan ini, ya, kalau dalam istilah Arab dia kata, taklifun wala tashrif. Responsibility and not privilege. The problem with this country is, once you become a wakil rakyat, a minister, a chief minister, a prime minister, you think it's your bloody privilege. Property of the nation becomes your property. Okay? Shares squandered by you and your family to enrich your wife and your children. The people suffer in the process. Saya nak rayu pada saudara, kekuatan pada saudara. Dari Penampang ke Sepangga, Kota Kinabalu, Putatan. Kita start di sini dulu. Kena pastikan. You must work hard, extra hard. Kita tawan 4 kawasan ini garanti dalam pilihan raya akan datang. Boleh? Saya nak setiap orang kerja. Nothing. Ya, nothing can stop us kalau kita ada kesedaran. Bagi RM500 you take. Cakap betul. Take. Jangan jadi Noah tak apalah, Noah dia ketua. Saya tak ambil lah, tapi orang lain ambil lah. Ya. Baju dia bagi, baju free, Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Ambil tak? Ambil. Tapi buat apa? Pakai masa mana? Pakai tidur. Okey. Tapi boleh, maknanya sudah kerja untuk Pakatan Harapan di Kota Kinabalu. Tengok bilik gerakan Chong, pergi semua. Putatan, pergi. Penampang, Sepangga, you go, enforce. Kemudian, you lapar. Makan, Chong dia tak bagi banyak, dia bagi sikit. Jadi, baju BN tadi ingat baju PN. You pakai, you pergi makan di bilik gerakan dia. Lepas you naik, bila dia habis makan, you bukan tipu, you pakai baju dia. Lepas you makan, buka baju, simpan harapan dan kerja untuk harapan. Boleh? You tahu apa makna dia? What's the significance of this? But before saya cerita significance, saya nak cerita real life story, real experience. 2008, 2004 saya keluar penjara, 2008 saya tak boleh tanding. Lepas tu Azizah letak jawatan, saya bertanding. Pilihan raya kecil Matampau.
Hari mengundi, saya jalan dengan Azizah, pergi tempat mengundi. Melawat-melawat. Ada anak muda dalam 7 orang, 8 orang, di seberang jalan, dia jerit, Assalamualaikum, Datuk Seri. Saya pun, Waalaikumsalam. Pasal dia pakai baju Barisan Nasional. Jadi saya pun, salam, okeylah. Tengoklah, dia kata. Datuk Seri, tengok. Saya pun, budak-budak ni tak sesuai. Dia jerit-jerit kat saya. Saya pun, tak apa. Tengok Datuk Seri, sekejap saja. Dia jerit. Saya pun tengok. Tengok tu dia angkat baju. Ni baju Barisan Nasional, dalam gambar Anwar Ibrahim. Saya pun senyum. Saya salute. Saya senyum. Dia kata, itulah Datuk Seri tak mau tengok. Ini baju di luar, dia orang bagi RM400. Jadi kami terpaksa pakai. Tapi kerja undi di dalam. Ya. Ini maknanya apa? Anak muda pintar. Anak muda yang terima pencerahan. Anak muda enlightened. Anak muda yang know their right. Dan tak benarkan orang yang besar rasuah menipu kita. You guna your wisdom. Kalau anak muda begini ada kesedaran, they will defeat Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Warisan dan semua yang lain-lain. Boleh? Ya. So yang muda tadi yang patah habis tu, anak muda patah habis, pandai pula. Aku ni kena pandai lah bicara. Tak terfikir patah habis tu. Mana idea dia dapat? Selalu orang bila dia memujur lalu menentang patah, diam. Dia habis. Okey. Ingat ya, ini yang sebenar. Jadi kita anggap budak ini dalam 22, 21 tahun. Mana dia tahu politik, dapat RM400 dia terbalik. Tapi tidak. Dia tahu. Dia nak RM400 sehari bukan senang tau. Nak lawan Anwar Ibrahim harga naik menjadi tambun sekarang. Curah-curah duit nak lawan saya. Kalau di sini BNPN bagi RM100, sana RM500. Dia naik harga. Di mana saya pergi bertanding. Karena nak kalahkan saya. Tetapi saya yakin apa yang disebut wisdom of the masses. Ini yang disebut wisdom of the masses, kebijaksanaan rakyat. Jadi saudara, tujuan apa pilihan raya ini? Merubah sistem bobrok yang korup. Untuk apa robah? Untuk tukar peta landscape politik tanah air. Biar kita ada semangat kesatuan. Biar tumpu membangunkan ekonomi. Siapa yang nak percaya dengan Malaysia ni? Ringgit sekarang 4.7 lebih lah. Ringgit jatuh. Bila ringgit jatuh, import mahal. Sebab tu barang-barang mahal. Kerajaan 2 tahun, 3 tahun ini dengan UMNO bersatu dan parti-parti yang sekutu jadi Sabah, PAS, tak ada upaya, tak ada fokus selesaikan masalah rakyat. Yang dia ada kaum, agama, komunis, itu aja. Yahudi, itu aja. Modal dia. Jadi kita kena tumpu pulihkan. Saya yakin. Saya bukan sombong, please. Saya bukan sombong nak katakan I know everything. No. It's not Anwar, it's the team. The best of keadilan, the best of DAP, the best of Amanah, the best of UMKO. They will form the core team untuk save Malaysia from corruption and abuse of power. Dalam tim kita, orang yang ada experience, kita kena ambil. Yang ada contact international, kita kena ambil. Yang muda, kena zeal semangat mereka, tenaga mereka, kita kena ambil. Lelaki, kekuatan mereka. Wanita, kewarasan mereka. Semua kaum, semua wilayah. Bagaimanapun saya nak tolong Sabah, saya tidak mungkin boleh menyelesaikan semua, melainkan ada orang Sabah yang pintar dalam tim saya.
Begitu juga Sarawak dan negeri-negeri lain dan suku-suku kaum lain. Begitu. Tanya saya, memang tujuan saya mesti selesaikan. Tapi tak mungkin saya faham selok belok apa dikatakan kecanggihan dan sophistication, culture, sentiments, segala yang ada di Sabah yang pelbagai ini, melainkan kita ambil. Bukan sahaja orang Sabah yang nak kaya. Orang Sabah pemimpin pun dah ramai, dah banyak dulu. Tengoklah berapa banyak balak dia ambil, berapa kontrak dia ambil, berapa kaya dia sekarang. Kita nak ambil orang Sabah yang pintar, yang ada sense of commitment, tenacity of purpose and courage or conviction to work together as a team to save Sabah and save Malaysia. So team effort. Jadi saya harap ini satu permulaan yang baik. Kita tidak boleh menang dengan hanya kumpulan begini. Kita boleh menang kalau ini menjadi core. Oleh itu, selaku pengurusi Pakatan Harapan, selaku orang yang diberi mandat untuk memimpin, saya nak bagi satu pengisytiharan penting pada malam ini. Kamera, ambil semua yang hadir. Yang di atas, yang di bawah, kalau boleh ambil ke tepi-tepi belakang sikit. Nak ambil semua. Sebab saya nak buat pengumuman penting. Malam ini, malam sejarah. Semua pimpinan parti di Sabah ada. Semua suku kaum ada. Puluhan wakil dari pelbagai kawasan, parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Tapi Ketua Tumpu Parlimen sekarang. Boleh, dah ambil ya? Ini belah belakang ni tak ambil, belakang sana. Dah. Okey. Alright. Maka saya nak umum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada kepada saya sebagai pengusi Pakatan Harapan yang mengepalai jentera pilihan raya PRU 15 ini, saya mengisytiharkan semua saudara yang ada, yang dewasa, yang lelaki, yang wanita, yang muda, sebagai pengarah penerangan Pakatan Harapan Sabah. Boleh terima? Betul? Baik. Kalau orang tanya, sudah pergi kempen, Anwar kata begini, Chong kata begini, Awang Husaini kata begini, Abkob kata begini, okey. Ini kamu siapa? Saya pengarah penerangan. Siapa lantik? Anwar lantik. Bila? Malam ini ambil, saya masukkan dalam Facebook gambar ini. You tengok kat mana gambar, kalau orang tanya ini dia. Saya dah dilantik. Boleh? Ya. Ini maknanya apa? Intelligent manner to combat the crooks. You must be astute and intelligent and smart. Only by becoming smart, astute, intelligent, and having the courage of conviction and tenacity of purpose, you can fight them hard and win these elections for the rakyat. Terima kasih kerana menerima. Ini maknanya sekaligus. Betul-betul lah, saya sangka. Ini satu malam aja kita dapat ribuan, bukan anggota, pengarah penerangan bagi seluruh negeri Sabah. Hebat je. Ini pupuk macam Awang Husaini. Baik. Terima kasih banyak. I'm only human. Bila saya tengok orang kasih kepada saya, macam saya nampak malam ini, saya tambah kasih kepada saudara. Ya. Kalau tidak dengan perasaan rahmah dan kasih sayang, tak ada gunanya politik. Tiada kasih sayang kepada rakyat, orang susah, orang tak ada kerja, orang gaji tak dapat gaji minimum, sekolah teruk, parit, bertali-tali naik. Saya tengok macam dalam Facebook dan social media. Orang memang tak ada hati perut. You want to become a leader, ini mesti yang disebut language of the heart. Jadi terima kasih. Saya terharu dengan semangat yang ditunjukkan. Start working now, tonight, and make sure that we secure
a comfortable victory, starting with the 4 constituencies and move on to maintain minimum yang disebut oleh Chong 10. Minima. Reformasi. Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang.